Pada 5 Januari 2010, Malaysia digegarkan dengan kejadiannya Ahmad Mayat Hati di mana 4 beranak telah ditemui tidak bernyawa akibat dibunuh secara kejam di kediaman mereka di kampung Batan Rokan, Negeri Sembilan. Tanda tanya panggilan telefon yang tidak berjawab akhirnya bertukar menjadi hari paling menyedihkan dan mengerikan bagi seorang pelajar sekolah menengah apabila menemui mayat 4 ahli keluarganya yang dibunuh kejam, termasuk seorang dipercayai dipenggal kepala di rumahnya yang agak terasing di kampung Batang Rokan, Gemencih. Dalam kejadian jam 3.30 petang itu, Siti Mariam Ismail yang berumur 19 tahun hanya mampu menggigil ketakutan apabila menemui mayat kakaknya Siti Katijah yang berumur 22 tahun terlentang di ruang tamu dengan sebilah pisau terpacak di dada, selain mayat datuk dan neneknya berlumuran darah di pintu rumah mereka yang terletak bersebelahan. Siti Mariam sebelum itu dikatakan berang kerana bapa tidak datang menjemputnya pulang di sekolah berhampiran seperti kebiasaan. Malah panggilan dibuat terhadap bapa serta kakaknya juga tidak disambut. Marah kerana keluarganya tidak dapat menjemput, Siti Mariam kemudian menaiki bas awam untuk pulang ke rumahnya, kira-kira 7 kilometer dari sekolah. Seorang penduduk yang enggan dikenali berkata, Siti Mariam kemudian berjalan kaki sejauh kira-kira 1 kilometer ke rumahnya dan terus memarahi kakaknya yang disangka sedang tidur di ruang tamu. Bagaimanapun, dia terkejut apabila melihat pisau terpacak di dada kakaknya, menyebabkan dia terus berlari ke rumah datuknya Atan Daud yang juga bekas imam kampung itu yang terletak bersebelahan. Dia sekali lagi terkejut apabila menemui mayat datuk dan neneknya terbaring di pintu rumah, menyebabkan Siti Mariam menghubungi abangnya di Seremban. Penduduk itu berkata, abang pelajar berkenaan kemudian menghubungi beberapa rakan sekampung untuk meminta mereka menyiasat kejadian berkenaan, sebelum seorang daripada mereka menemui satu lagi mayat tanpa kepala di lokasi. Seorang anak Allahyarham Atan yang ditemui malam tadi, Muhammad yang berumur 43 tahun berkata, kali terakhir dia bertemu bapanya ketika cuti hari Krismas lalu dan arwah ketika itu agak uzur kerana menghidap sakit buah pinggang. Arwah sudah bersara daripada menjadi imam sejak 2 tahun lalu dan saya tidak sangka tragedi ini akan menimpa keluarga kami, katanya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Osman Saleh berkata, selain Atan, ahli keluarganya yang dibunuh dalam tragedi menyayat hati berkenaan ialah isteri bekas imam tersebut, Sufiah ke atas yang berumur 80 tahun, menantunya Ismail Awang berumur 76 tahun dan cucunya Siti Katijah yang berumur 22 tahun. Beliau berkata, 3 mayat mangsa dijumpai dalam sebuah rumah, manakala mayat Siti Katijah ditemui dalam rumah berasingan dengan pisau masih terpacak di dada. Menurutnya, pembunuh juga disifatkan sangat kejam kerana Ismail ditemui dalam keadaan kepalanya terputus, manakala Atan putus tangan kiri dan isterinya pula putus tangan kanan, dipercayai akibat cuba menghadang tetakan. Setakat ini polis menolak kemungkinan kejadian bermotifkan samun disebabkan wang dan barang kemas tidak diusik selain menemui pisau serta parang yang dijadikan senjata pembunuhan. Pembunuhan itu juga dipercayai berlaku di sebelah pagi, tetapi polis tidak menemui sebarang kesan pergelutan, katanya. Sehubungan itu, Osman berkata, polis meminta kerjasama orang ramai bagi mengesan seorang lelaki yang bernama Rashidi yang berumur
34 tahun iaitu anak kepada Ismail bagi membantu siasatan. Dia dipercayai menaiki sebuah motosikal Suzuki bernombor pendaftaran BAY 2805. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Sementara itu, jenazah keempat-empat mangsa dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk bedah siasat. Zahra Atan, ibu kepada Rashidi Ismail yang menghadapi tuduhan membunuh 4 ahli keluarganya pada 5 Januari 2010, memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beberapa bulan sebelum kejadian, anaknya itu sering tersenyum seorang diri dan pernah menangis tanpa sebab. Zahra yang ketika itu berumur 59 tahun juga memberitahu bahawa keadaan Rashidi 32 tahun seperti orang susah hati dan kadang-kala melihat anaknya itu termenung seorang diri. Pernah juga saya melihat Rashidi menangis selepas dia tersesat ketika membawa kami melawat seorang anak saya di Port Dickson dengan menaiki kereta. Selepas tersesat, dia terus marahkan dirinya sendiri dan menangis, katanya. Zahra berkata, dia tidak berani bertanya kepada Rashidi mengapa dia berkelakuan demikian kerana tidak mahu mengganggu tumpuannya ketika memandu. Seorang lagi saksi yang juga adik kepada Rashidi, Siti Mariam Ismail, pula memberitahu mahkamah pada malam sebelum kejadian, tertuduh dilihat berkelakuan pelik. Pada malam itu, abang mengambil makanan di dapur dan dia terus mengekori saya ke dalam bilik dan terus makan. Saya berasa hairan kerana abang tidak pernah makan dalam bilik saya. Saya juga perasan senyuman abang kepada saya agak ganjil dan dia juga merenung saya atas bawah beberapa kali, ujarnya. Siti Mariam merupakan saksi pertama yang memberi keterangan dalam perbicaraan kes pembunuhan 4 beranak di kampung Batang Rokan, Gemencih pada 5 Januari tahun 2010. Rashidi dituduh membunuh bapanya Ismail Awang, 76 tahun, datuknya Atan Daud, 90 tahun dan neneknya Sufiah ke atas, 80 tahun dan juga adiknya Siti Katijah, 22 tahun di sebuah rumah tidak bernombor di kampung Batang Rokan antara pukul 7 dan pukul 11 pagi. Rashidi Ismail yang menghadapi pertuduhan membunuh bapa, datuk, nenek dan adik perempuannya memberitahu Mahkamah Tinggi yang dia menerima arahan untuk membunuh 4 anggota keluarganya itu yang datang dalam bentuk visual dan tulisan. Rashidi memberitahu mahkamah bahawa 2 hingga 3 hari sebelum pembunuhan itu berlaku, dia sering mendapat visual melihat ayahnya diangkat ke langit. Selepas melihat ayah diangkat ke langit, mak terkejut lalu meninggal dunia. Abang kedua saya pula menjadi batu dan adik saya mati dalam kemalangan jalan raya, katanya mengenai visual itu semasa membacakan keterangan membela diri terhadap pertuduhan membunuh 4 anggota keluarganya itu di kampung Batang Rokan, Gemencih antara 7 pagi hingga 11 pagi 5 Januari 2010. Rashidi dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika disabit kesalahan. Dalam keterangannya di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Ahmad Nafsi Yassin, katanya sehari sebelum membunuh mereka, dia tidak dapat tidur kerana asyik berkomunikasi dengan tulisan di dinding yang menyatakan ada banyak dajjal dan syaitan sudah keluar di Malaysia dan tulisan itu mintanya bersabar dan banyak mengingati Allah. Keesokan paginya iaitu pada 5 Januari, tulisan itu sekali lagi muncul di dinding dan meminta saya menikam nenek Sufiah ke atas yang ketika itu berumur 80 tahun dan datuknya Atan Daud yang berumur 90 tahun dengan pisau.
Selepas itu, saya pulang ke rumah dan membasuh tangan dan pisau di pap air. Lalu ayah saya keluar dan tulisan di dinding telah mengarahkan saya menyembelih ayah dan mengambil kepalanya dan membawanya ke Thailand, katanya. Dia kemudian diarah menikam adiknya. Ibu Rashidi dan anggota keluarganya yang hadir di mahkamah dilihat menangis dan sedu-sedan mereka dapat didengari ketika tertuduh membacakan keterangan itu. Rashidi berkata, dia kemudian melarikan diri ke Tampin sebelum ke Kuala Lumpur dan bermalam di sebuah hotel murah. Pada malam itu, saya telah diadili oleh Tuhan di atas pembunuhan yang saya lakukan dan saya telah dijatuhi hukuman pancung. Esoknya selepas menanam kepala bapanya, katanya dia pergi ke penjara Pudu untuk menjalani hukuman pancung seperti yang diarahkan. Tetapi penjara itu sudah tutup dan dia kemudian pergi ke mahkamah dekat Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Tetapi mahkamah itu sudah berpindah. Dalam prosiding hari ini, dua saksi turut memberikan keterangan iaitu bekas majikan Rashidi, Azhar Johari, pengarah urusan sebuah syarikat pembinaan di Shah Alam, Selangor dan bekas tunang Rashidi, Maisara Muhammad Ali. Azhar berkata Rashidi bekerja di syarikat itu dari September 2008 hingga Mei 2009 dan mendapatinya bersikap pelik selepas beberapa bulan bekerja di mana dia sering bercakap seorang diri dan gemar mengasingkan diri di dalam longkang. Rashidi juga akan makan serta minum dengan senang hati ketika beliau memberi taklimat, iaitu sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh pekerja lain, kata Azhar semasa disoal peguam yang mewakili Rashidi, Hanif Hassan. Maisara dalam keterangannya berkata, selepas melakukan pembunuhan itu, Rashidi ada menghubunginya dengan telefon dengan berkata, mak, bapa, abangah dan adik lelaki sudah meninggal dunia, katanya. Beliau mempertikaikan jumlah kematian yang ramai itu dan Rashidi memberitahu bahawa perkara itu adalah benar kerana dirinya adalah Rasulullah sebelum talian diputuskan. Mahkamah kemudian menangguhkan perbicaraan ke 1 September depan dengan saksi terakhir iaitu pakar sakit jiwa yang pernah merawat Rashidi dijadual memberikan keterangan.